Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم قال الله تعالى في كتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala kerana pada pagi ini dapat kita bertemu dalam siri kuliah kita seterusnya membicarakan konsep keluarga dan masyarakat dalam Islam. Konsep keluarga dan masyarakat dalam Islam. Alright. Bila sebut keluarga, dia adalah satu entiti nukleus dalam sebuah masyarakat. Daripada keluarga, satu keluarga, dua keluarga, empat keluarga, 100 keluarga, dia akan membentuk satu masyarakat. Daripada beberapa masyarakat membentuk sebuah negeri. Daripada beberapa negeri membentuk satu negara. Itu contoh yang kita nak faham. Right. Cuma soalan Ustaz, dalam ni, siapa yang nak kahwin tahun ni, ada ke? Musim PKP ni ada tak? Yang nak bina keluarga, ada tak? Afiq, agak-agak kahwin bila Afiq? Tak pasti Ustaz. Saya tak ada. Tak ada perancangan nak kahwin Tak lagi. ada perancangan. Jadi siapa yang nak kahwin paling jimat masa sekarang ni dah, time PKP ni. Sebab karipat berlempat. Depan belakang, kiri kanan je panggil orang. Tapi PKP sekarang tak boleh. PKPB boleh. PKPP boleh. Kalau PKPD langsung tak boleh. Jadi maksudnya dimudahkan COVID-19 ni, rahmatnya apa? Mudah kahwin. Mudah untuk kahwin. Walaupun Afiq kata dia tak ada perancangan untuk kahwin, tetapi di sana pasti ada niat nak kahwin. Okey, siapa yang dah ada niat satu masa dia akan kahwin? Cuba tekan 888, ada ke? Ada tak niat nak kahwin? Tak ada. Tak ada tu. Semua orang tak nak kahwin. Aiman Hafizan. Naif. Oh, sebut orang lain Orang lain pula yang tahu pasal orang lain. Kan sebenarnya semua orang pasti nak kahwin. Melainkan dia tak normal lah. Tak normal, maka dia tak kisahlah. Kan. Okay, jadi dalam bab kekeluargaan ini dia memang Allah Taala telah jadikan. Zuina linnas hubbus syahawati minan nisa. Maknanya kami hiasi manusia itu minat daripada syahwat, keinginan hawa nafsu. Minan nisa, suka kepada perempuan. Suka pada perempuan. Lelaki suka pada perempuan, perempuan suka pada lelaki. Maknanya itu memang fitrah Allah Ta'ala jadikan. Dia tak boleh lelaki suka lelaki. Itu memang bahaya tu. Kan, lelaki suka lelaki. Yang dalam ni ada tak lelaki suka lelaki? Perempuan suka lelaki ada tak? Tak ada komen juga. Jadi maksudnya tu dia Aiman pula dah. Dennis kata Aiman Tak ada Ustaz. Jadi maksudnya kat sini nak bina keluarga dia mesti suka berlainan jantina. Cuma suka itu kena tahan sehinggalah kahwin. Perasaan suka pada seseorang yang tak kahwin tu kita tak boleh keluarkan. Tak boleh keluarkan maksudnya kita kena simpan. Jangan kita cerita dengan orang tu. Melainkan kita kahwin dengan dia. Kahwin dulu. Kan? Kita nak berkahwin. Dah kahwin baru boleh dibenarkan. Ni belum kahwin lagi, try and error. Ni banyak ni orang Melayu. Dia kata tak apalah, minggu depan kan kita akad nikah. Jadi kita try dululah minggu ni. Sebelum dia akad nikah, dia dah try dulu. Dia dah berzina dah. Apabila berlaku perzinaan, ini yang dikatakan merosakkan keturunan. Jadi kalau dapat anak-anak yang tak sah taraf walaupun dia dah kahwin selepas minggu lepas tu. Ni kena jaga.
kena jaga sabarlah selepas akad nikah lah itu contoh. Alright, jadi apakah tujuan sebenar kahwin? Yang dalam ni semua nak kahwin. Jadi apa tujuan kahwin? Pertama, nak pelihara kesinambungan kemanusiaan manusia. Kita nak pelihara bilangan manusia. Bilangan manusia ni selalu bertambah. Daripada 6 bilion, sekarang ni penduduk dunia 7 bilion. Dikatakan akan masa sedikit lagi akan pergi ke 8 bilion. Tapi COVID punya pandangan, 300 juta ke 400 juta orang kena terkesan dan memberi kesan signifikan kepada COVID punya tindakan. Mungkin reduce lagi, dikurangkan lagi. Jadi kita nak pelihara kesinambungan manusia, maka kena kahwin. Kena kahwin. Dan Ustaz cadangkan kahwin ni kalau boleh biarlah umur 25 lelaki-lelaki, biar matang sikit. Tak, saya umur 21 matang, kahwin lah. Matang ni subjektif. Tapi kita ikut Nabi 25, kahwinlah 25. Contoh, orang dulu kahwin awal, 18 kahwin dah, 19 kahwin dah. Kan, umur dia 40, anak dia dah ada 19 tahun. Okey lah. Tapi jangan lewatkan kahwin 30, 40, Ustaz tak ada jodoh. Usaha cari. Iklan dalam TV3. Kalau tak dapat jodoh, cari sampai dapat. Berusaha untuk iklankan. Ustaz, saya perempuan boleh tak iklankan? Boleh. Suruhlah mak bapak cari, kawan-kawan cari. Kan begitu. Jadi kita nak jamin kelangsungan keturunan dan generasi manusia. Sebab itu kita kena kahwin. Kena kahwin. Kalau tidak, generasi kita tak ada lah. Kan? Mama Afiq dia tak kahwin, maka Afiq sampai situ je lah. Tak ada doa untuk dia. Anak yang khusus untuk dia tak ada doa. Orang lain adalah doa untuk dia. Firil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu termasuk dengan dia lah. Itu tak apa. Tapi isunya sekarang ni, kahwin supaya kita dapat melahirkan zuriat. Yang kedua, kita nak pelihara nasab keturunan. Ada orang tak kahwin, dia buat sugar daddy, sugar baby. Dia berzina, contoh kan. Maka dia merosakkan nasab keturunan dia. Terputus keturunan. Dia dapat anak tadi lahir, membesar keturunan kepada perempuan yang telah berzina tadi. Bukan kepada lelaki yang bertanggungjawab. Sebab anak tak sah taraf ni anak kepada ibu dia. Bukan anak kepada bapa dia. Kan bapa ni apabila dia ikrar anak, apabila dia akad nikah yang sah. Ni kita nak wujudkan keturunan yang baik. Adakah anak yang tak sah taraf ini anak yang berdosa tak? Yang berdosa mak bapa ataupun ibu tadi yang berdosa. Lelaki tu yang berdosa. Yang ketiga, kita nak pelihara masyarakat daripada keruntuhan akhlak. Apabila berlaku perzinaan, maka rosak masyarakat. Malu anak-anak tadi. Ni anak-anak zina. Pada anak tu tak bersalah. Maka menjauhkan diri daripada zina dan seks bebas dan maksiat. Jadi tujuan kahwin supaya dapat pelihara. Tu Ustaz, orang nak kahwin pun berzina. Memanglah kahwin berzina adalah hukuman dia. Kalau dalam Islam orang nak kahwin berzina, maka dia direjam sampai mati. Itu kalau ada hukum Islam lah. Sekarang ni tak ada lagi hukum Islam tu. Yang ada denda je. Berzina, bayar denda RM3,000, RM4,000. Itu denda lah. Pembentukan keluarga dan kesempurnaan pendidikan anak-anak. Ini juga termasuk dalam ruang lingkup tujuan kahwin. Kita nak bentuk keluarga kita. Setiap orang dia ada identiti nak bentuk keluarga. Macam mana? Dia nak anak dia jadi ustaz, jadi ulama, jadi prime minister, jadi kaki bola, jadi kaki, ikutlah kaki apa. Jadi membina keluarga bersama-sama suami isteri dan memikul tanggungjawab keluarga bersama-sama. Jadi dia bina keluarga bersama-sama. Apa dia? Yang bersama ni, suami cari nafkah, cari duit, cari tempat tinggal, cari pakaian, cari makanan untuk isteri. Isteri pula apa? Uruskan rumah tangga, didik anak-anak, pantau perjalanan anak-anak, beri aspek penjagaan, manage keluarga dengan baik. Ini yang keempat. Dan yang kelima, apa tujuan kahwin ni? Tujuan dia supaya kita dapat menghindarkan penyakit. Kita dapat hindarkan penyakit. Perbuatan zina atau seks rambang menyebabkan penyakit seperti sifilis, AIDS, HIV. Jadi tak ada ubat. Ini bala pada Allah Ta'ala. Yang namanya bala, ubat tak ada. Jadi menghindarkan penyakit daripada perbuatan zina. Jadi kahwinlah. Kahwin.
Dan yang keenam, memberikan ketenangan jiwa. Tujuan kahwin supaya tenang. Tapi apabila kahwin tak punya sampai tak tenang. Kenapa? Nak kena bagi isteri duit, nak bagi anak-anak belajar, kena anak-anak tahu. Memanglah. Sebenarnya ketenangan tu bukanlah bermakna tenang sebagaimana tenang-tenang. Tenang ni maksudnya dia dalam keadaan bahagia. Apabila ada anak, bahagia. Apabila ada suami, bahagia. Apabila ada isteri, bahagia. Tenanglah kita. Menghasilkan ikatan kasih sayang, merapatkan hubungan, dan memberi ketenangan jiwa. Jadi maksudnya apabila dah kahwin, biasanya akan tenang. Dia mata dia akan terpelihara. Tak tengok lagi perempuan-perempuan lain. Nampak isteri saja contoh. Maka dia akan pelihara lah daripada perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Alright. Okay, apakah konsep keluarga ni dari segi asas pembentukan keluarga? Apakah dia asas pembentukan keluarga? Yang pertama kita tengok sebelum kahwin. Sebelum kahwin ni apa yang perlu dibuat, dan selepas kahwin apa pula yang perlu dibuat. Sebelum kahwin, pertama kita pilih pasangan yang baik. Pasangan yang baik ni macam mana agak-agak? Yang pertama dari segi aspek kerohanian, amalan ni macam mana? Puasanya, zakatnya, dia punya ni sifat dermawan ke tidak ke macam mana? Tengok aspek spiritual, kerohanian dia. Dan yang keduanya, fizikal dia. Tak adalah cacat ke kan. Tu Ustaz kalau macam tu tak kahwin lah dengan orang cacat. Tak, dia kena sama sekupu dengan dia. Maknanya tengok dari aspek fizikal yang baik. Kalau seorang tinggi, seorang rendah kan tak berapa comel. Pilihlah yang sama-sama seakan-akan lah. Boleh juga tinggi rendah sebagainya, tak ada masalah. Dia adalah jodoh ketentuan Allah Ta'ala. Cuma kita kata fizikal yang baik ni dari aspek fizikal lah. Sedap mata memandang. Tapi kan cantik tu kan subjektif. Ada orang tengok Dini tak berapa cantik, tapi suami tengok itu dah yang paling cantik, sebab tu dia kahwin. Jadi kita tak boleh komen apa dah dapat isteri tak cantik, tak boleh cakap je tu. Tak cantik, memanglah kalau kita kata cantik, mungkin kita pula minat dengan dia. Jadi pembahagian tu begitu. Dan yang kedua, taat beragama dan berakhlak mulia. Maksudnya pasangan yang baik ini apa dia? Taat beragama, jaga solat, tak culas kan. Maksudnya ini sangat penting dan berakhlak yang baik. Hormat mak bapa, hormat suami, kasih kepada isteri, pasangan yang baik. Dan aspek keturunan. Keturunan pula bukan keturunan gangster. Suamiku gangster, isteriku gangster. Jangan keturunan gangster lah. Tak, keturunan gangster, anak dia baik. Tak apa, kahwin je lah. Maksudnya keturunan yang baik ni keturunan yang terhormat. Bukan yang tidak bermaruah. Dan juga tengok juga kesihatan. Sebab kahwin ni kadang-kadang ada orang pembawa penyakit. Dia bukan ada penyakit, tapi dia pembawa je. Jadi kena cari pasangan yang bukan pembawa. Nanti anak nanti bawalah tak ada penyakit tu. Kalau dia pembawa, suami pun pembawa, jadi anak dia akan jadi penyakit tu. Kan? Banyak berlaku. Yang kedua, kita kena pilih setaraf. Setaraf ni ada persamaan dari segi keadaan hidup. Kayangan dengan kayangan. Ni kayangan dengan marhain. Kayangan isteri. Marhain lelaki. Jadi payahlah. Isteri, kalau kayangan dia orang perempuan, dia punya bedak saja dah beribu. Macam mana? Dia punya lipstick saja, dia punya baju saja. Tak main lah baju yang harga 100-200. Sekurang-kurang tudung 50,000. Kan? Ni kayangan punya style lah. Jadi ukur baju di badan sendiri. Itu salah satu bentuk kaya miskin. Sekupu juga kita tengok dari aspek pendidikan. Kalaulah isteri itu ada PhD, sekurang-kurang suami ada PhD, sekurang-kurangnya. Tapi boleh tak isteri ada PhD, suami SPM? Boleh, tak ada masalah. Cuma apabila berlaku nanti di kemudian hari, isteri pelekehkan suami, itulah engkau. Dia cakap dengan suami dia, gaji SPM je. Tengok macam aku, 12,000. Jadi akan sakit hati kita nanti apabila berlaku perkara yang tidak diingini kemudian. Jadi carilah sekupu, setaraf. Tu Ustaz, kalau suami ada PhD, isteri SPM, ya tak ada masalah. Itu bukan sekupu dipanggil. Sekupu ni maknanya suami itu kena lebih sikit daripada isteri lah. Itu kaedah dia macam tu lah. Tapi kalau dah sama-sama suka, boleh. Tapi sampai bila? Sampai bila dia nak boleh terima? Kadang-kadang masa sayang. Masa dah tak sayang, semua ungkit berlaku. Itulah engkau dulu masa kahwin kau pinjam mak bapak engkau duit 20,000. Sekarang ni sampai ke mati nak bayar tak sampai-sampai. Kadang-kadang ni P. Ramlee punya cerita dulu.
Kan? Bila dah bercerai barulah keluar semua lelaki kaya dengan wanita yang kaya dan sebagainya begitulah sama-sama. Ustaz, saya ni memang kaya lah dia perempuan kan. Tetapi suami saya tak kisah SPM pun tak apa. Saya sara dia pun tak apa. Boleh. Tapi jangan ingat suami pun ada ego. Kadang-kadang bila suami tinggikan suara sikit dia ada ego, isteri mula longkit. Abang jangan lupa siapa yang tanggung ni rumah ni. Siapa yang tanggung abang punya kereta, air, baju, semua diungkit. Jadi tak sedaplah kehidupan asyik ungkit macam tu. Yang ketiga, sebelum kahwin ni persetujuan dan kerelaan pasangan, bukan kahwin paksa. Maknanya kena rela, kena bersetujulah untuk kahwin. Bukan kahwin. Ni kahwin ni sebab apa ni? Alah, sebab mak lansaikan hutang dulu. Tak boleh. Dan persediaan kebendaan. Kalau boleh kahwin ni dah bekerja lah. Susah ramai tak bekerja sama student ada ramai. Tapi cabaran lah, sabarlah. Nanti orang lain pakai begitu-begitu kita akan terasa. Jadi kita kena sabar. Ini kita kata sebaiknya bekerja dulu dah ada pendapatan. Kalau tetap lagi bagus. Kalau ada rumah lagi bagus. Ada kenderaan. Tu saat tak ada kenderaan, ada bersikal pun tak ada masalah. Tapi kita pasrah lah dengan pasangan tu. Kan susah. Tapi ramai orang susah-susah. Tapi bila dah kaya, bercerai dengan isteri. Na'udzubillah lah. Susah sama susah, nanti senang sama senang. Sepatutnya begitu. Jagalah. Jadi diuji. Dan pasangan yang harus dikahwini. Kan? Pasangan yang kita boleh kahwin. Jangan cari pasangan tak boleh kahwin. Yang haram selama-lamanya tak boleh kahwin apa? Keturunan, bapa dan si ibu. Keturunan bapa dan keturunan sebelah ibu. Contohnya datuk, nenek. Tu tak boleh kahwin lah. Susuan seperti ibu susuan. Ataupun pertalian keluarga seperti anak. Pun tak boleh kahwin dengan anak. Haram sementara, adik-beradik, isteri. Contohnya, kita kahwin dengan isteri kita, ada adik-beradik. Itu haram sementara. Maka, dia kena tutup aurat dekat rumah. Tak boleh dia mendedahkan aurat. Dia kena pakai tudung lah. Ni ramai ni adik ipar ni. Adik ipar dia biar adik ipar dia tidak menutup aurat sebagainya. Haram. Tak boleh kena jaga tu. Tu kena faham. Ataupun ipar duai. Sepupu pun tak boleh. Sepupu pun kena menutup aurat juga. Perempuan bukan Islam. Tu haram sementara. Sehinggalah dia Islam. Maka pun tak boleh kahwin. Sehinggalah dia kahwin lah. Dia masuk Islam baru boleh kahwin. Boleh kahwin. Nak kahwin dengan Korea Pop. Contoh kan. Muhammad dia nak kahwin dengan orang Korea. Boleh. Tapi suruh dia masuk Islam dulu. Baru boleh kahwin. Perempuan dalam iddah. Salah satu kuruk ataupun 4 kali suci. 3 kali kuruk, 3 kali suci atau 4 kali suci. Maka kena tunggu habis iddah. Tentang dia, suami dia meninggal, terus nak kahwin. Malam tu juga. Sabarlah bang, tunggu 3 bulan dulu. Tunggu 4 bulan 10 hari dulu. Maknanya kena haram. Siapa lagi yang haram kahwin selama-lamanya? Bapa mertua ataupun mak mertua tak boleh. Walaupun dah bercerai apa sebagainya tak boleh kahwin juga. Itu tetap bapa terus. Alright, selepas kahwin apa yang perlu dibuat? Memantapkan iman dan takwa. Ini yang sangat signifikan. Kita mantapkan iman dan takwa. Yang mana kita kena jaga ibadat, puasa, zakat, haji sebagainya lah. Yang kedua, kita membentuk suasana kasih, mengasihi dan berkasih sayang. Kita nak build up, kita develop kasih sayang, serta hormat, menghormati, kita kasih kepada anak, kan? Kita bertoleransi, memaafkan. Ialah pasangan kita, orang yang sebantal dengan kita, maka perlulah kita untuk memaafkan kalau dia tersilap. Yang ketiga, membina pergaulan yang baik. Contohnya, kita bina bahasa yang baik, akhlak yang baik, tutur bicara, bersopan santun. Yang keempat, menjalankan segala amanah dan tanggungjawab. Contohnya isteri menguruskan rumah tangga, suami cari nafkah. Tapi hari ini ada pula isteri yang cari nafkah, tak ada masalah. Yang penting isteri redha dan bersedialah. Sebab kehidupan hari ini sangat mencabar. Dan yang kelima, mewujudkan suasana keadilan dalam keluarga. Suami terhadap isteri macam mana? Isteri terhadap suami macam mana? Ibu bapa terhadap anak macam mana? Anak terhadap ibu bapa macam mana? Ni perlu dibina kehidupan.
Dan yang keenam, mendidik dan membentuk keluarga berakhlak mulia. Kita kena bina keluarga untuk berakhlak mulia. Tengok anak kita menengking dan sebagainya, kita kena cakap, ini tak boleh, ini boleh, ini elok. Kita ajarkan Nabi macam mana, Dan kena terapkan nilai-nilai mulia. Contohnya apa? Sabar, berani, kena kena ada sifat rajin, dan mewujudkan ketaatan dan kesetiaan. Ketaatan isteri terhadap suami. Isteri kena taat pada suami. Selagi tidak bercanggah, suami dia tak suruh. Kau buka tudung lah pergi malam ni. Malam ni ada jamuan raya. Jangan. Maknanya kena betul bang. Kita ni nanti nak masuk syurga sama-sama. Kalau saya ni menedahkan aurat, saya dapat dosa. Nanti saya masuk neraka. Jadi nanti tak dapat jumpa lah dalam syurga. Kan? Jadi kena cerita elok lah. Tak boleh mendedahkan aurat. Jadi walaupun taat pada suami, tapi jangan tengoklah suami sewajak buat jahat ke sebagainya kan. Dan penghormatan suami terhadap isteri. Suami pun kena respect lah isteri, bekerja letih-letih, masak kat rumah kan. Maka jamulah juga makanan yang sedang disediakan. Walaupun kenyang lagi. Itu contoh. Right, itu tentang keluarga. Ada soalan tak sampai di situ? Ada soalan tentang keluarga, ada tak? Semua orang nak berkeluarga kan? Tak ada yang tak berkeluarga. Semua orang lahir daripada perut mak masing-masing lah. Bukan lahir pada batang pisang ke, di bawah pokok buluh ke, tak ada. Right, kalau kita tengok masyarakat Islam ni adalah satu masyarakat yang dibentuk bersumberkan Al-Quran dan Sunnah serta berasaskan akidah, syariah dan akhlak. Jadi inilah kita kata asas pembentukan masyarakat. Kan? Dia ambil Quran dan Sunnah dan juga akidah, syariah dan juga akhlak. Jadi macam mana sebenarnya prinsip dia? Iaitulah prinsip masyarakat Islam yang pertama, prinsip dia adalah keadilan. Masyarakat Islam ni masyarakat yang adil. Adil maksudnya mana? Memberi hak-hak asasi hidup. Maknanya kita tak boleh ambil nyawa orang ataupun bunuh orang. Kita kena bagi hak untuk hidup. Hak persamaan dalam undang-undang. Kalau yang mencuri marhain, kalau yang mencuri kayangan, dua-dua kena hukum yang sama. Kalau mereka melakukan jenayah yang sama, dia tak boleh pilih kasih. Tentang ni golongan kayangan, kita pun tak apalah kayangannya pun. Tapi kalau miskin, kita bedal betul-betul tak boleh. Dan hak menerima ganjaran setimpal dengan usaha. Maknanya kalau masing-masing ada kelebihan sebagainya, maka kita pun bagi reward. Bagilah galakan, bagi inisiatif. Dan amalan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi maksudnya kalau dia ada buat satu pekerjaan, buat amalan, maka kena reward lah. Masyarakat, contoh isteri kita lah kan, dia dapat satu ni, hari jadi, bagilah hadiah ke apa yang patut. Bagi gelang ke, bagi cincin ke, bagi kek ke, bagi bunga ke. Bagilah reward dalam kehidupan kita. Kawan kita hari jadi dia, bagilah bunga ke, bagi apa yang patut lah. Kan? Jadi, 3 hak asasi yang perlu diberikan keadilan. Hak untuk hidup, hak untuk dia memelihara harta dia terjamin, hak untuk bermaruah. Tak boleh kita fitnah, umpat, caci dia masuk dalam FB, tak boleh. Hak untuk dia hidup kita, jangan menyebabkan dia tu dalam keadaan tertekan. Hak untuk dia, harta dia terpelihara. Tak boleh ambil harta dia mencuri, merompak sebagainya. Sedangkan hak-hak yang haram bagi umat Islam, membunuh saudara se-Islam. Itu tak boleh, haram. Menzalimi harta saudaranya seperti merompak pun tak boleh. Rompak ambil. Dan membezakan manusia berpangkat sekiranya melakukan dosa. Yang ni, ini menteri. Yang ni, ini AJK je. Kan, AJK je. Tak boleh lah. Sama terpengaruh dengan satu yang boleh mempengaruhi proses keadilan. Duka, suka, ni kena tak boleh. Haram. Maknanya kita ada memberi kesan. Yang pertama, keadilan. Adil dalam memberi keadilan lah, persamaan ke sebagainya. Yang kedua, kebebasan.
dalam masyarakat ni prinsip dia bebas. Bebas ni macam mana? Bukan bebas suka hati, mentang-mentang kita bebas rumah sebelah, kita pasang apa ni radio lah, TV kuat-kuat sehingga jiran sebelah sampai satu pagi main mercun. Tak boleh, itu bukan bebas. Itu memang kita kata teruk betul lah. Kebebasan ni bebas untuk berfikir. Dia boleh berfikir, bebas untuk berideologi, untuk buat apa saja, bebas untuk bersuara, bebas untuk beramal, selagi tidak mengajak kepada maksiat. Tentang bebas untuk bersuara, okey, jom kita jadi LGBT. Tak boleh lah. Ajak orang untuk jadi LGBT, tak boleh. Ini kita kata kebebasan. Bebas tetapi kena ada syarat lah. Yang ketiga, perdamaian. Kita utamakan berdamai. Contohnya apa? Mewujudkan dan memelihara perdamaian. Kalau boleh macam itulah. Wujudkan perdamaian. Yang keempat, kasih sayang dalam masyarakat kena ada. Kan jangan biar je. Tentang dia bukan jiran sebangsa dengan kita pun buat dono je. Tak boleh macam tu. Alright. Jadi saya rasa start rehat sekejap. 5 minit pada sekejap rehat 5 minit. Sekejap.
Alright, sama sikit lagi Jadi saya kata tadi adanya hak keadilan, hak kebebasan, hak mewujudkan kedamaian, perdamaian dan juga seterusnya hak ataupun prinsip kasih sayang, prinsip dalam keluarga ni kasih sayang, Alright. Dari bila sebut masyarakat Islam ni kasih sayang, yang mana keluarga kasih sayang mengasihi antara suami isteri dan juga masyarakat, contohnya mengasihi jiran tetangga. Kita tak boleh bergaduh, janganlah sampai saman jiran, sebab tu sebelum kita bina rumah pun nak beli rumah sebagainya, kita kena tengok jiran kita. Begitu juga dalam pekerjaan, kesihatan antara majikan dan pekerja, jangan berdendam dan sebagainya lah. Ini sangat penting. Dan yang kelima, prinsip dalam masyarakat Islam ni juga adalah persamaan. Setiap masyarakat punya kedudukan yang sama di sisi Allah. Itulah orang yang bertakwa. Okay. Jadi setelah kita tengok prinsip masyarakat Islam, tengok pula apakah perosak kehidupan masyarakat. Sebenarnya dalam masyarakat kita dapat develop, bina masyarakat yang hebat. Tapi boleh rosak disebabkan apa? Adanya ejen-ejen yang merosakkan. Antara lainnya apa? Mengumpat. Mengumpat dalam masyarakat. Mengumpat ni benda yang orang tu betul. Contohnya orang tu memang betul. Contohnya dia tak pandai mengaji. Kita beritahu, kau nak tahu tak? Haji Bahil tu, adalah dia tak pandai mengaji kan? Kita sabar. Haji Bahil tu mengaku, padahal dah haji. Kita mengumpat dia. Jadi mengumpat ni benda yang betul, tetapi orang tu tak suka untuk kita cerita pasal dia. Itu maknanya mengumpat. Pun tak boleh kita umpat dia. Yang kedua fitnah. Fitnah lagi lah. Benda tak betul. Kita cakap. Kau nak tahu tak? Pak Imam tu berzina. Padahal Pak Imam tak berzina pun. Kita dah membuat fitnah. Yang ketiga hasad dengki. Hasad dengki ni maknanya kita tengok orang sakit. Kita tengok orang bahagia, kita sakit. Kita tengok orang celaka dalam keadaan kena ujian, COVID. Nasib baik dia dapat COVID. Bila dia nak mati? Maksudnya dia ada hasad dengki. Mana orang hasad dengki ni apa dia? Merosakkan amalan dia. Amalan baik kita akan rosak kalau kita ada hasad. Yang keempat, zalim. Zalim ni maknanya dalam masyarakat kita melakukan perkara yang tak sepatutnya dalam masyarakat. Maka itu dikira satu perkara yang boleh merosakkan kehidupan, keharmonian dalam masyarakat. Jadi, perkara-perkara ni sangat kena jaga. Jangan membawang banyak sangat. Bawang Rangers tak apa. Membawang ni, memfitnah ni, istilah kita. Islam dan masyarakat berbilang bangsa. Masyarakat Islam ialah masyarakat yang beragama Islam dan mengamalkan ajaran Islam. Dia beragama Islam dan dia beramal dengan Islam. Serta turut berkongsi kehidupan dengan orang bukan Islam dalam kelompok masyarakat hidup berlandaskan nilai-nilai Islam. Jadi jiran kita kadang-kadang ada non-Muslim, ada India yang bukan Islam lagi kan, not yet Muslim, ada orang Cina yang belum Islam. Maka kita kena bergaul dengan cara terbaik. Maka proses pembentukan Islam di Madinah yang mana antaranya prinsip asas Islam, iaitulah akidah, syariah, akhlak. Ini yang Nabi develop. Maknanya macam mana Nabi bina Islam Madinah. Pertama, Nabi bina masjid. Kedua, Nabi mempersaudarakan Aus dan Khazraj yang akhirnya bersaudara jadi masyarakat Ansar. Orang Muhajirin, orang daripada Mekah ke Madinah, dipanggil masyarakat Muhajirin, orang berhijrah, dan juga masyarakat pribumi Madinah sendiri. Jadi, mereka disatukan dalam bentuk satu keluarga. Tapi asasnya adalah akidah, syariat dan akhlak. Dan pembinaan tempat ibadat, Nabi bina masjid. Masjid Quba, lepas tu Masjid An-Nabawi. Dan pembentukan pribadi Muslim. Macam mana nak develop personality, good personality, dalam Islam dan pembinaan persaudaraan Islam. Ini antara perkara yang Nabi bina untuk membina masyarakat Islam. Alright. Jadi seterusnya kita pergi apakah hak tanggungjawab anggota masyarakat. Pertama kita tengok peranan hak tanggungjawab orang Islam. Dan lepas tu kita tengok peranan dan tanggungjawab orang bukan Islam. Bagaimana? Okay, kalau kita tengok tanggungjawab orang Islam melaksanakan tanggungjawab terhadap Allah. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan itu kena buat. Sebab tu kita tak boleh marah. Apalah ustaz ni suruh semayang. Allah yang suruh. Ustaz je bagi tahu je. Kan? Kenapa ni ustaz kata semayang begini begitu? Memanglah Allah Ta'ala suruh semayang. Jadi umat Islam wajib menunaikan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, semangat persaudaraan. Maknanya tanggungjawab kita ni orang Islam
Persaudaraan, semangat persaudaraan sangat penting. Yang ketiga, taat kepada pemimpin. Taat pada pemimpin ini subjektif. Maksudnya selagi pemimpin tidak suruh kita melakukan maksiat, maka kita kena taatlah. Pemimpin kata ambillah besin. Jangan kita, Ustaz saya tak nak besin dan diam je. Tak payahlah pengaruhi orang lain untuk tidak mengambil besin. Kita, untuk kita rasa cukup, okey. Tetapi maksudnya dalam konteks ini, kena wujudkan taat kepada pemimpin. Yang keempat, menegakkan keadilan. Kalau berlaku benda-benda yang tak patut dalam masyarakat, maka kita tampil jadi menjadi saksi. Maknanya kita tegakkan keadilan. Kadang-kadang banyak berlaku yang menyebabkan tidak berlakunya keadilan. Yang kelima, mewujudkan keamanan. Maknanya kita wujudkan perkara-perkara yang boleh mendatangkan kedamaian, bukan pertelingkahan, perpecahan. Ini sangat penting kepada kita. Dan seterusnya, apakah peranan dan hak orang bukan Islam? Pertama, peranan hak orang bukan Islam. Yang kedua, peranan tanggungjawab orang bukan Islam. Apa yang dia, hak orang bukan Islam ni apa benda yang dia dapat? Orang bukan Islam duduk dalam negara Islam. Ini kafir zimmi, maknanya mereka yang berlindung di bawah negara Islam. Apa yang mereka, hak mereka yang perlu kita bagi? Pertama, mendapatkan hak perlindungan dalam beberapa perkara, seperti daripada pencerobohan dalam dan luar negara. Maknanya mereka selamat. Kalau ada orang duduk dalam negeri itu, orang bukan Islam, Cina ke India ke, diceroboi oleh orang luar, kita tentera Islam kena bertanggungjawab untuk memberi apa? Perlindungan. Yang kedua, terhadap darah dan jasad. Kita tak boleh curi harta orang bukan Islam. Tentang di China, Acong, Apek, kita pun curi. Curi dia punya, ataupun bunuh dia tak boleh. Haram. Terhadap harta benda, curi harta pun tak boleh. Terhadap kemuliaan diri, berzina ke, ataupun memalukan dia pun tak boleh. Jadi ini kena Islam yang kita kena berikan. Yang kedua, jaminan ketika hari tua. Islam memberikan jaminan, kesenangan, bantuan pada orang bukan Islam yang tua-tua. Tak ada masalah. Sebab tu dalam perang pun orang tak boleh bunuh orang tua, kanak-kanak, wanita ni antaranya. Tapi tengok Israel baru ni dibelasah masjid, dimusnahkan masjid. Dalam Islam tak boleh hancurkan rumah orang bukan Islam. Tak boleh. Dan tidak memaksa orang bukan Islam meluk Islam. Jadi kita tak boleh paksa orang bukan Islam untuk peluk Islam. Tapi orang Islam boleh paksa tak? Boleh. Contohnya Muhammad, dia tak sembahyang. Muhammad sembahyang. Maka Ustaz boleh paksa sebab dia anak murid Ustaz. Maknanya, kalau dia di bawah tanggungan Ustaz, maka Ustaz kena paksa, boleh paksa. Tapi kalau walaupun bawah tanggungan Ustaz, tapi dia bukan Islam. Dalam ni ada kelasnya bukan Islam kan. Jadi Ustaz tak boleh paksa lah. Mana boleh. Dan begitu juga, orang Islam tidak, Islam tidak melarang orang bukan Islam mengamalkan ajaran. Jadi mereka boleh amalkan ajaran mereka, tak ada masalah. Yang keempat, jaminan kebebasan untuk bekerja dan mencari keuntungan. Mereka boleh berniaga. Sebab tu orang Cina kat Malaysia kaya betul. Kalau tak ada lah orang Cina kat Malaysia, mungkin ekonomi kita ni jatuh habis semua. Sebab apa? Mereka ni rajin. Orang kita agak malas sedikit. Bukan tak rajin juga banyak yang rajin. Tapi modal tak ada. Modal tak ada. Nak buka pasar raya pun berapa juta kan baru dapat buka. Modal tadi. Mereka ada modal banyak. Mereka bersatu. Dan juga peluang memegang jawatan dalam kerajaan. Boleh orang bukan Islam. Tetapi jawatan-jawatan besar tak boleh lah. Contoh Prime Minister tak boleh. Mesti orang Islam. Yang melibatkan jawatan-jawatan penting, bendahari, keuangan, itu tak boleh tu. Dia mesti orang Islam yang pegang. Maknanya jawatan-jawatan yang ni, mana orang bukan Islam boleh memegang jawatan apa saja dalam kerajaan, tetapi bukan jawatan utama lah. Contohnya tidak boleh memegang jawatan sebagai ketua tentera, Perdana Menteri, tak boleh lah. Perkara-perkara yang besar tak boleh. Alright, jadi apakah peranan mereka? Orang bukan Islam, peranan mereka kena bayar cukai. Ustaz, orang Islam bayar cukai. Itu dalam Islam ada dipanggil ghoros. Apa ni, cukai-cukai yang istilahnya lah, cukai per kepala. Sebab orang Islam dah bayar cukai, zakat pun orang Islam bayar. Kan? Orang Islam bayar cukai seperti orang Islam membayar zakat. Tunduk kepada hukum hakam Islam. Maksudnya, kalau mereka ni, apa yang Islam telah tentukan, dia kena tunduklah. Bukan suruh semayang, bukan. Perkara-perkara yang hukumnya sama. Contoh kalau ada lepas ni dia laksanakan hudud sebagainya, maka pelaksanaan itu sama-sama lah.
Kalau tak sama lah. Ada yang mungkin kata tak apalah kami ikut konvensional lah. Jadi hukum hakam Islam maksudnya kalau dia ambil perbankan Islam je tu. Dalam perbankan Islam ada apa? Dia kena follow lah perbankan Islam. Nama pun perbankan Islam. Mereka dia ambil perbankan konvensional. Dia menghormati Islam dan menjaga perasaan umat Islam. Jangan hina. Ni tidak. Tapi bulan Ramadan dia bedalnya babi hantar ke masjid. Tak boleh lah. Kan? Maknanya dia kena hormat. Kena jaga perasaan orang Islam. Makan tak boleh lepas orang puasa dia kena jaga lah. Tapi orang bukan Islam kat Malaysia ni bagus. Dia jaga. Dia tak buat provokasi lah. Itu salah satunya perkara penting. Dan terakhirnya kita tengok umat Islam ni adalah ummatan wasata, umat yang terbaik, umat pertengahan. Apakah yang dimaksudkan umat terbaik ni? Umat terbaik ni, umat pertengahan ni, umat yang mana adil dan pilihan Allah sentiasa sederhana dalam segala aspek. Termasuklah tidak keterlaluan dalam semua hal dan aspek kehidupan dia, sederhana. Wasata lah umat yang pertengahan. Dan hidup berlandaskan kesederhanaan. Tidak terlalu agresif, tidak. Dia sederhana saja. Dan melakukan amalan secara sederhana tidak berlebihan. Ni semayang 1000 rakaat malam ni. Lepas tu setahun tak semayang. Tak boleh lah. Dia sikit-sikit tapi berterusan. Istiqomah. Yang mana konsep kesedaran dalam Islam ni adalah dari aspek sudut akidahnya, ibadahnya, undang-undangnya, akhlaknya, perilakunya. Segala bentuknya adalah dalam keadaan sederhana. Dan ciri umat terbaik antaranya umat yang mengajak kepada kebaikan. Ni umat yang terbaik. You are the best. Allah Ta'ala kata, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik dikeluarkan kepada umat manusia. Apa dia kerjanya? Mengajak pada buat baik, buat berdakwah, cegah mungkar, beriman pada Allah, beramal soleh dan berakhlak mulia. Inilah ummatan wasata, umat yang terbaik. Wallahu a'lam. Boleh off record.